baca ke surat 290. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadu layastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha. Wa in kadu layastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha. وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا. ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا. إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الأمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سلك على طريقه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب زدنا علما وأخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة علمي وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم رب يسير ولا تعسير وتمم بالخير. أما بعد. Kasihi tuan-tuan imam, pegawai masjid serta jawatan kuasa muslimin dan muslimat, sidang jemaah subuh, rakan-rakan dan sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberkati insya-Allah. Pagi ini kita nak sambung sedikit lagi kitab kita Suratul Rahman, tafsiran dan fakta-fakta saintifik. Mudah-mudahan ada manfaat insya-Allah. Hari ini kita nak ambil ayat 72. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurum maqsuratun fil khiyam. فبأي آلاء ربكما تكذبان
lam yatmithunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang bermaksud وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار الآمين. Tajuk hari ini bidadari berkhemah. Antara gambaran Al-Quran tentang nikmat-nikmat syurga, di antaranya tentang bidadari syurga ataupun wanita-wanita yang disediakan Allah Ta'ala di syurga kepada ahli-ahli syurga bagi orang lelaki. Orang perempuan jangan cemburu, sebab bagi kaum wanita ataupun perempuan dia ada sesuatu yang lebih nikmat yang disediakan Allah Ta'ala kepada mereka di dalam syurga. Sebagian tafsiran ataupun ulama mengatakan orang perempuan ni dia punya fitrah dia tak macam orang lelaki. Orang lelaki perkara yang sangat disukai oleh kaum lelaki ialah wanita. Adapun orang perempuan dia bukan lelaki. Ada yang mengatakan perhiasan. Kita bayangkan tuan-tuan, di syurga nanti suatu yang Allah Ta'ala sediakan kepada ahli syurga. Kalau di dunia ni ada orang lelaki, ada perempuan, Allah Ta'ala boleh jadikan perasaan sonok, gembira, puas hati kepada kita ni, kepada terhadap apa sahaja yang Tuhan boleh jadikan. Allah Ta'ala boleh jadikan orang perempuan dia akan suka kepada perhiasan contohnya. Mungkin di dunia ni ada orang perempuan dia suka pada lelaki. Tapi ada juga orang lelaki, dia benda yang paling dia suka di dunia ni bukan wanita. Tapi secara fitrahnya Tuhan ciptakan dalam diri manusia ni. Ada orang buat kajian. Ada seorang ustaz, anda baca artikel dia, baca semua. Dia pensyarah UIA kot rasanya. Ustaz nama Allah SWT. Dia buat kajian kat student dia. Dia tanya pelajar-pelajar perempuan. Kalaulah kamu diberikan antara yang pertama lelaki yang handsome, kacak, sadu, kemudian rumah yang mewah, kenderaan yang mewah, kemudian emas, perak dan perhiasan lagi lah. Emas, perak, apa lagi tahu itulah. Serentak ustaz dia tanya, kamu nak pilih apa? Maka budak-budak perempuan serentak memilih, kami nak emas ustaz. Nak emas. Dia tak sebut nak lelaki kacak, emas. Makna secara serentak semula jadi fitrah orang perempuan, dia suka pada perhiasan. Kemudian dia buat uji kaji kepada pelajar lelaki pula. Kalaulah kamu diberikan rumah mewah, harta yang banyak, motor besar, kenderaan yang lain, dan wanita solehah yang cantik, agak kamu nak pilih apa? Serentak menjawab, kami nak wanita solehah yang cantik Ustaz. Budak-budak lelaki serentak menyebut mereka nak wanita. Itu secara fitrahnya begitu. Maka disediakan Allah Ta'ala di syurga ini suatu yang memang menjadi kesukaan kepada fitrah. Kita ni Tuhan buat, fitrah kita pun Allah Ta'ala buat. Jadi dia tahu yang mana paling sesuai dengan diri hamba dia. Jadi sebab itu kita tak jumpa bidadara disediakan untuk wanita. Wallahu a'lam. Okay. Jadi antara gambaran bidadari syurga ni iaitu dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut hurum maqsuratun fil khiyam. Surat Rahman ayat 72. Hur bidadari.
Hur ni asalnya ialah perkataan haura. Haura itu seorang. Jamak dia hur. Dan hur ni diambil makna merujuk kepada ada beberapa tafsiran. Yang pertama merujuk kepada sifat bidadari itu, iaitu mata dia cantik, mata dia besar, kemudian putih mata dia tu lebih banyak pada hitamnya. Itu satu ulasan lah. Boleh tengok dalam kitab-kitab tafsir. Satu lagi tafsiran yang kedua, iaitu bidadari yang matanya bercelak, cantik rupa. Tengok memang menarik. Kita tak nak bayang lah tuan-tuan. Sebab syurga ni, ma la ain ra'at, wa la udhun sami'at, wa la khatra ala qalbi bashar. Kalaulah kita bayangkan bagi lelaki, seorang wanita yang cantik, mata yang begitu cantik, ahli syurga ni ataupun hurun ain ni, mata dia lebih cantik. Orang perempuan ni, kadang-kadang tengok mata pun cantik lah. Memikat. Biasanya gitulah. Tapi dah lama-lama tu, dah lama duduk sekali, dia jeling pula lah. Okay, itu dunia. Kata pengarang, itu tentang makna hur. Hur. Maksuratun, iaitu tinggal di tempat yang terlindung. Maksurat, mereka tinggal berada di tempat yang terlindung. Maknanya, itu satu tafsiran. Yang kedua, khasiratut taf. Mata mereka tak pernah tengok orang lain, melainkan hanya melihat kepada pasangan dia sahaja. Susah nak cari tentang kat dunia. Mana nak cari? Isteri kita tak tengok orang lain, nak tengok suami je. Tak jumpa. Tapi dari syurga ni Tuhan sediakan dia hanya untuk pasangan dia. Dan matanya hanya melihat kepada pasangan dia sahaja. Fil khiyam, di dalam kemah. Di dalam kemah. Okay. Tengok dia kata apa? Bidadari-bidadari yang dijadikan oleh Allah Ta'ala ini ditempatkan dalam syurga. Mereka tidak keluar dari tempat yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Maksurat. Dia tak pernah keluar. Tuhan jadikan dia duduk situ sehinggalah datangnya pasangan dia. Allah. Macam mana wallahu alam. Tapi disebut, digambarkan macam itulah. Keadaan seperti ini berlaku adalah kerana mereka memiliki sifat yang sangat mulia dan suci pula kejadian mereka. Sehingga mereka tidak sanggup melakukan apa sahaja jenis bantahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah makhluk yang sangat patuh. Pergerakan mereka hanyalah di dalam tempat tinggal yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka sahaja, iaitu khemah dari batu permata yang dipanggil lu'lu'. Jadi bidadari syurga ni duduk dalam kemah, tak pernah keluar. Kemah tu pula Allah Ta'ala gambarkan adalah dari permata. Ni pun tak nak fikir kita tuan-tuan. Kita paling besar permata, tengok besar mana kat dunia. Tu pun tengok gambar tengok gambar Tak nak tengok permata. Kita nak tengok gelang isteri kita, bukan permata. Gelang emas, kadang-kadang emas celup itu. Ni permata tuan-tuan. Diamond. Tak boleh nak bayang. Permata tu kemah duduk dalam tu. Nak menggambarkan hebatnya ganjaran untuk ahli syurga. Tak ada apa dunia ni tuan-tuan. Tak ada apa. Kita kan boleh besar, pegang, boleh miliki permata besar. Anak jari kecil ni pun dah seronok dah. Ada emas 50 gram pun dah seronok dah. Tak boleh nak tanding. Tapi tu kemah, kemudian dia kata apa lagi?
As-Subuni dan tafsirnya Safwatul Tafasir telah menerangkan. Maksud hadis, satu hadis yang menceritakan tentang khemah yang menjadi tempat tinggal bidadari dalam syurga ialah bahawa sesungguhnya dalam syurga ada kemah. Kemah yang sangat menakjubkan, iaitu kemah dari batu permata yang berlubang. Batu permata yang ada orang lubang, macam kemah tu ada lubang untuk masuk ke dalam kan. Luas ruang dalamannya, ini tafsir As-Sabuni, Syekh Sabuni. Ini kasihan pada tafsir Ibn Katsir. Dia kata apa? Luas ruang dalamannya sehingga sejauh jarak 60 batu luasnya. 60 batu luasnya. Dari Kulimpi. Kulimpi mana? Sungai Petani. Sungai Petani tak Al-Ustaq kot. 60 batu. Lebih kurang Al-Ustaq lah. Lebih kurang lah. Kalau di Sungai Petani pun luas tuan-tuan. Dari sini pergi Pekan Kulim pun luas. Kemah apa lah macam tu. 60 batu permata. Bidadari tunggu pasangan duduk dalam tu. Allah. InsyaAllah. Tuan-tuan baca ayat ni, ulang. Kemudian kita, orang kata hayati. InsyaAllah dia beri kesan. Nikmat-nikmat dunia yang kita dah rebut ni tuan-tuan. Tak ada apa. Itu bila kita baca Quran. Baca, kadang-kadang tak perlu baca banyak. Tuan-tuan baca 1-2 ayat. Cuba faham, ulang, kemudian fikir, hayati, insya-Allah dia akan ada kesan. Kadang-kadang kita menangis. Ya Allah, kenapa aku tak boleh nak buat? Kenapa aku ni sibuk dengan urusan gini-gini? Sedangkan ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan lebih besar. Itu kesan bila kita baca Quran. Ulang baca satu, ulang, insya-Allah. Itu dipanggil tadabbur. Kita baca, kita nak cari sesuatu untuk diri kita. Ayat-ayat macam ni memberi semangat. Memberi semangat untuk kita lebih motivasi nak buat ibadat. Memberi kekuatan untuk kita didik dan kita tinggalkan maksiat. Tinggalkan perkara yang Allah Ta'ala tak bagi kita buat. Itu kesan didikan Al-Quran. Tapi kalau kita baca sahaja tanpa kita berhenti untuk mengambil petunjuk daripada Al-Quran, kesan dia, pahala dapatlah. Kesan di sudut tu kurang sikit. Hati yang mesti kita ada kesan, tapi lebih berkesan sekiranya kita mengambil pengajaran yang kita minta tadabbur. Lepas tu ayat afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak tadabbur Al-Quran ataukah dalam hati mereka ada kunci penutup? Baca tak dapat manfaat. Okey. Sebab ada kajian kehidupan orang Islam Malaysia. Dia kata baca Quran berapa persen, 50% kot. Yang baca tafsir Quran 1%. Yang membaca tafsir Quran 1%. Yang nak mencari pengajian, yang memang cari macam tuan-tuan ni, lepas sembahyang tunggu, cari habis kuliah, dengar kuliah pergi cari, 50%. Banyak tu. 3% ke 50%. Nanti anda cek kalau ada masa anda cari balik maklumat yang anda dapat. Ada kajian label statistik tentang kehidupan orang Islam. Ada. Kalau ada, anda boleh kongsi satu. Nak sebut pasal mengaji ni. Mana tuan-tuan. Ya. Ada, jumpa. Simpan kat mana tu. Dia pun kajian ni mungkin dia sampel dia kan. Tapi kurang-kurang. Kalau dia buat kajian daripada 200 orang ke 300 orang ke. Memberi sedikit gambaran kepada kita. Tentang kehidupan orang Islam. 5% saja ada Quran kat rumah. Hanya 5% dia baca. 50% ada Quran disimpan kat rumah. Mana 5% lagi tak ada. Tak ada. Berdasarkan kajian ni.
Daripada 5% yang Al-Quran tu, 5% yang baca dia. 5% tuan-tuan yang membaca. Yang lain simpan terak je. Berabuk ke wallahualam. Kemudian 1% sahaja yang membaca tafsirnya. 1%. Maknanya 99%. Jadi sebuah bagi kita ni kita rasa ramai dia baca. Tapi sebenarnya 1% pada umat Islam Indonesia. Bahasa Arab macam mana kita nak faham? Kalau tak baca tafsir, tak. Baca terjemahan pun tak faham sebenarnya. Bila baca tafsir, pengajian tafsir, orang memberi. Itu 1%. Okey. Luas ruang ni sehingga 60 batu. Orang-orang yang mengelilinginya dari sebelah tepinya tidak akan dapat dilihat oleh orang-orang yang berada di satu tepi yang bersetentangan dengannya di dalam kemah tersebut. Ini disebabkan kemah tersebut terlalu besar dan luas jaraknya dan kawasannya. Jomlah tuan. 60 batu duduk sini, pintu ni, tak nampak. Kita duduk sini guli tak nampak. Dia duduk belakang masjid ni pun tak nampak dah. Duduk kat trafik lain pun tak nampak dah. Memang tak boleh. Fauqal khayal kata orang Arab. Tak boleh nak imagine. Tak mustahil. Tapi keyakinan kita terhadap berita-berita gembira seumpama ini yang boleh dinikmati di sana dengan bermulanya usaha di sini. Semua tahu. Tapi nak menjadikan cerita-cerita atau perkabaran-perkabaran ghaib ini sehingga merangsangkan kita ni untuk bersedia. Bersedia bersungguh-sungguh. Nak didik ni kalau boleh yang Allah Ta'ala tak bagi buat, kita jangan buat langsung. Peringkat sebesar-besar sekecil-kecil. Hari ni pun kita duk bertarung tuan. Duk bertarung. Pertarungan yang hebat di kalangan kita ni bukan kita dengan Yahudi tak. Kita di sini dengan nafsu kita. Dengan nafsu. Dengan nafsu kita nak tinggalkan keburukan, nak tinggalkan maksiat, nak melakukan kebaikan dan perkara yang Allah Ta'ala suka. Itu kita bertarung. Sama lah kita, bukannya ada kelebihan apa nak kita cakap serupa kita. Nak lawan nafsu kita. Nak mari masjid contohnya. Nak baca Quran setiap hari contoh. Nak sedekah setiap hari. Nak pemaaf. Orang kata nak hormati orang, nak jaga apa semualah. Nak sabar dalam hidup. Nak jaga mulut, jaga telinga, jaga hati. Semuanya itu memerlukan mujahadah ataupun kesabaran. Mengikut pendapat mujahid pula, yang dimaksudkan dengan perkataan maqsuratun, mujahid seorang ulama tafsir, di dalam ayat di atas ialah bidadari-bidadari. Mereka iaitu bidadari ini hanya memberi tumpuan dan perhatian kepada suami-suami mereka sahaja, dan mereka tidak akan berpaling kepada yang lain dari suami mereka itu. Kita sebut tadi, itu pandangan mujahid. Mereka hanya pandangan mereka tertumpu kepada suami mereka di kalangan ahli syurga. Mereka sangat setia dan jujur kepada suami mereka. Ini sifat wanita syurga. Masya Allah, tuan-tuan yang dapat isteri, dahlah cantik, setia, jujur kepada suami, Masya Allah. Ini isteri yang solehah, nikmat syurga yang didahulukan. Nikmat syurga yang dahulukan sehingga Nabi sebut, al-mar'atu salihah khairu minad dunya wa ma fiha. Wanita salihah ini lebih baik pada dunia serta seisinya. Berbahagialah pasangan-pasangan lelaki yang dikurniakan isteri yang salihah. Tumpuan hidupnya hanya berkhidmat kepada suaminya.
Sebab apa? Itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pandangannya tidak jatuh kepada orang lain, melainkan kepada suami dia. Susah tuan-tuan. Itu ujian bagi orang perempuan. Orang perempuan ni nak buat pahala senang je. Dia khidmat yang terbaik pada suami dia. Okay. Sabar-sabilah. Orang lelaki ni makan, minum, makan masakan terbaik, suami suka, kemah rumah, penampilan diri, makan suami sonok tengok dia, macam-macam lah. Kita tahulah kan, kita ada isteri. Tapi kadang-kadang orang lelaki dia nak isteri dia begini-begini. Dia pun sepatutnya seorang suami yang disukai atau penampilannya kehidupan dia, akhlak dia peribadi, suatu yang menyenangkan pihak isteri. Barulah dia kat situ. Barulah kita dapat setimpal dengan apa yang kita beri. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, selepas Allah Taala sebut nikmat ini, Tuhan tanya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, wahai jin dan manusia, yang kamu dustakan. Okay. Maka dengan amalan yang kita buat di dunia ini, amal soleh dan segala nikmat yang Tuhan bagi kepada kita di dunia, kemudian dengan balasan amalan kita yang baik di dunia, Tuhan sediakan ganjaran yang begitu hebat. Di antaranya ialah bidadari syurga. Kemudian Tuhan sebut lagi, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Ini sifat bidadari syurga lagi. Lam yatmithunna. Bidadari tersebut suci, bersih. Mereka tidak pernah didekati oleh sesiapa pun dari kalangan manusia ataupun jin sebelum mereka bersama dengan suami-suami mereka. Khusus. Tak pernah. Sama ada tak pernah tengok kepada orang lain, begitu juga mereka tidak pernah disentuh. Makna yatmis ni tamisa ni maknanya ada beberapa huraian. Yang pertama, massaha wa basyaraha bil jima', belum pernah bersama dengan pasangan lain, ataupun tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki ataupun jin. Masih darah, belum disentuh. Di dunia ni, jalah kadang orang kahwin, dia berkahwin dengan anak dara, kadang dah bekas janda dan seumpama, dunia tak ada masalah. Tapi bidadari syurga, dia bukan janda, maknanya dia memang disediakan, diciptakan khusus, special untuk ahli syurga. Kesucian dan kebersihan adalah merupakan identiti penghuni syurga. Suci dan bersih. Batu orang mukmin tuan, dia bersih. Dia tak suka kotor. Orang Islam, dia bersih. Bersih luaran, bersih dalaman jiwa. Jangan terbalik, setengah orang dia suka pakaian luar yang bersih, kereta dia berkilat, tapi jiwanya tidak bersih. Kereta sanggup hantar basuh seminggu sekali, polish bayar 70-80 ringgit bagi berkilat, tapi dia tak sembahyang. Contoh lah, tak sembahyang. Contoh, tak kena. Baju Masya Allah smart, keluar serika 15 minit, 1 jam serika baju smart, kasut berkilat, tapi tak sembahyang. Contoh, tak kena. Fadilah Kamsah, Datuk Fadilah Kamsah buat kajian lama dah, tahun 2001. Dia kata rakyat Malaysia 80% dengan kajian dia tidak solat. Itu 80%, tak tahulah sembilan berapa dia ambil, tapi tuan-tuan boleh carilah maklumat. 80% tak solat, kebanyakan para pelajar, kemudian ahli perniagaan, dan juga mereka yang bekerja berpakaian uniform.
Tak tahu uniform apa dia sebut. 80% tuan. Kita dah rasa kita sembahyang masjid kita ramai dah. Rupanya kat luar sana. Allah. Na'udzubillah. Tak solat dah ada apa. Tak boleh kata orang sembahyang tak tentu pergi masuk syurga. Dah. Yang tak sembahyang tak tentu masuk syurga. Yang sembahyang tak tentu masuk syurga. Yang tak sembahyang. Ikut akalnya. Kalau ini tak tentu, yang tak sembahyang lagi lah. Tapi tak boleh terima lah. Maksudnya itulah realiti yang ada. Ini kerja kita. Cuma kita boleh buat kalau kita ada anak-anak orang bawah kita. Didik cucu apa. Kita kena didik sungguh-sungguh. Benda besar dalam dunia yang para Nabi bawa sebenarnya. Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul. Nabi Rasul dia buat apa? Ajak apa? Ajak tentang iman, tauhid, akidah. Betul tak? Mengenal Allah. Jadi, itu kerja Nabi. Kerja utama sehingga Allah Ta'ala hantar para Rasul dan Nabi. Sebab itu dalam pendidikan, ibu bapa kita khususnya, guru-guru, dan mereka yang terlibat dalam mendidik generasi, membina generasi. Perkara utama yang patut menjadi agenda dalam pendidikan ialah iman ataupun akidah. Bukan kemahiran nanti dia besar, dia boleh kerja sekian-sekian tak. Itu penting juga. Ajak subjek saya gini, bila dia periksa boleh lulus, kemudian dia dapat lulusan, dia boleh bekerja berdikari, dapat cari rezeki dengan mudah. Tak. Asas utama pendidikan ialah akidah iman. Kadang-kadang kita lupa. Ulun hantar anak tuition sudah bayar mahal. Tapi kita lupa nak pasakkan asas akidah tauhid yang kukuh dalam diri anak-anak. Silap kat situ. Kalau ibu bapa situ, siapa kat sekolah pun tak nampak benda tu. Waktu sembahyang ada dulu kes. Sekolah buat peraturan. Sebelum balik kena sembahyang. Pelajar perempuan kena tutup aurat. Mak bapak protes. Anak saya tak payah. Saya tak nak anak saya dipaksa tutup aurat atau pakai tudung. Tikai. Lambat nak tunggu. Nak tunggu sembahyang lohok lagi. Pak dia tunggu nak kereta. Nampak tuan? Tak faham dia tu. Ulun sanggup pergi tunggu anak tuition. Anak tuition pukul 10. 9.30 tunggu dah. 9.30. Tuition matematik bahasa Inggeris. Kadang kita tak perasan benda ni. Anak letih subuh semalam lewat tidur study. Tak apalah. Pak, mak pergi sembahyang. Mak saya sembahyang. Tapi anak. Kadang terlupa. Benda apa kita nak cari dalam hidup ni? Sedangkan bila mati nanti, kamu kerja apa, gaji kamu berapa, rumah kamu besar mana, kereta kamu besar mana, malaikat tak tanya pun. Tak. Tapi, nikmat yang kamu dapat tu, kamu guna untuk apa? Harta kamu, ilmu kamu, masa kamu, apa semua. Jadi nak pastikan nikmat itu diuruskan sesuai dengan kehendak Allah. Maka akidah dan kefahaman terhadap Islam tu sangat penting. Bila perkara ini diabaikan dalam pembentukan generasi tuan-tuan, di semua peringkat, maka berlakulah apa yang berlaku hari ini. Bijak cerdik, tapi hubungan dengan Allah Ta'ala masalah. Nabi pun orang sanggup hina. Tuan-tuan tak pernah dengar dulu orang Islam membela sesuatu yang mungkar. Sifat mukmin Muslim, dia menentang mungkar. Tapi bila kita membela mungkar, tuan-tuan, kita nak kata di mana Islam kita, di mana iman kita. Perkara dah hampir biasa. Biasa je. Tapi sebenarnya tidak biasa dalam masyarakat, kehidupan umat Islam. Tak biasa. Ini pujian kepada kita, tuan-tuan. Okey.
Sambung balik selingan. Jadi ahli syurga ni suci, bersih. Itu identiti penghuni syurga. Samalah penghuni syurga di dunia, bakal penghuni syurga, jiwanya bersih. Bersih daripada kotoran syirik. Bersih daripada maksiat dan dosa. Mereka tidak suka perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Mereka cinta kepada sesuatu yang bawa mereka kepada redha Allah. Allahumma habib ilainal iman, kita berdoa. Wa zainhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allah Ta'ala gambarkan mengenai sifat sahabat. Kurniaan Allah Ta'ala kepada sahabat yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita minta sifat itu juga ada pada kita. Allah mahabibna ilal iman. Allah mahabib ilainal iman. Ya Allah, bagilah kami ni suka kepada perkara-perkara yang disebut iman. Yang membawa kepada keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina. Hiasilah iman itu, cinta kepada iman itu dalam hati kami. Wa karrih ilainal kufra. Jadilah kami ni benci kepada apa saja kekufuran. Wal isyan, dan juga kepada maksiat. Kadang-kadang tuan-tuan, kita benda baik kita suka juga. Maksiat tu suka juga. Tapi kita duk lawan. Betul tak? Sembayang juga kat stadium tu. Tengah-tengah konsert tu ada budak mana sembayang tengah-tengah konsert tu. Maknanya dia suka juga. Dalam diri dia ada roh agama. Tapi dia suka juga maksiat. Ini yang banyak berlaku. Kita pun sama, kadang-kadang maksiat kita suka. Sebab Allah Ta'ala ciptakan. Nafsu dia cenderung kepada perkara yang berlawan pada kehendak Allah. Tapi kita nak Tuhan kurniakan kelebihan kepada kita. Kalahkan nafsu, benda maksiat kufur aku tak suka. Kerana dia bahaya, boleh mudaratkan agama kita. Boleh menghalang kita daripada mendapat nikmat Allah Ta'ala di akhirat. Wa karih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Kita minta Allah Ta'ala jadikan kita pada orang yang mendapat petunjuk. Ini usaha kita. Minta pada Allah Ta'ala. Usaha biasa, usaha luarannya kita. Usaha belajar, suhbah salihah. Jauhi tempat-tempat maksiat, jauhi suasana-suasana yang boleh membawa kita kepada dosa dan munkar. Bentuk environment kehidupan keluarga kita ke rumah tangga kita, perkara-perkara yang boleh membawa kita kepada kemurkaan Allah Ta'ala, kita elakkan untuk menyelamatkan diri kita. Maknanya itu peringkat kita. Sepatutnya usaha ni sampai ke peringkat yang lebih tinggi. Pemimpin-pemimpin dia kena tengok benda ni besar. Bukan setakat kemajuan ekonomi, tapi kalau mereka berfikir sebagaimana petunjuk Al-Quran, mereka akan melihat maksiat perlu dielakkan daripada kehidupan masyarakat. Tapi kita tak jumpa lagi, tuan-tuan. Tak jumpa. Secara skala yang sepatutnya ada. Individu, tapi tidak ada kuasa, tidak ada pengaruh, tidak ada suara. Bahkan tenggelam begitu je. Kita nak daripada atas sampai bawah, inilah yang ditunjukkan di dalam sejarah Islam. Bagaimana Rasulullah, para sahabat, Khalifah Ar-Rashidin. Nabi sebut dah akhir zaman akan berlaku perselisihan. Maka kaedahnya, hendaklah kamu mengikut sunnah aku dan sunnah Khalifah Ar-Rashidin. Itu guideline Rasulullah bagi dah. Akan timbul di akhir zaman perselisihan yang banyak. Cara penyelesaiannya, hendaklah kamu mengikut sunnah aku dan sunnah Khalifah Ar-Rashidin. Disebut Khalifah Ar-Rashidin, tuan. Apa mereka buat? Khalifah Ar-Rashidin ni, mereka sebagai pemimpin umat pada waktu itu. Kalau kamu jadi pemimpin umat, contoh yang patut kamu ikut, contoh apa yang dilakukan oleh Khalifah Ar-Rashidin. Mereka buat apa? Apa mereka lakukan?
Ini suatu tanggungjawab kita, tuan-tuan. Makna kita melihat Islam ni bukan sekadar di dalam pagar masjid, pagar rumah, tapi Islam ni, tuan-tuan, ialah rahmat seluruh alam. Tuan-tuan ni, kita ni penyambung suatu risalah untuk dunia. Kita ni membawa suatu amanah untuk dunia. Walaupun kita duduk kampung, tuan-tuan. Kita duduk sini. Tetapi sebenarnya apa yang kita bawa ni, suatu rahmat untuk alam. Untuk satu dunia. Tengok apa yang berlaku di Palestin. Itu baru beberapa orang daripada Hamas. Yang kita tengok kan. Tapi mereka telah mencelekkan satu dunia. Mengembalikan ummah kepada iman. Kepada indahnya Islam. Hatta berapa ramai manusia yang sedar. Orang bukan Islam masuk Islam. Ataupun ubah persepsi orang bukan Islam terhadap Islam. Hebat. Tapi tu ya, bayaran yang terlalu mahal yang terpaksa dibayar oleh penduduk Gaza, tuan-tuan. Na'udzubillah, kita meninggal saudara, memang kita sedih kan? Orang dekat kita. Tapi mereka 75 tahun dulu, berpuluh ribu, beratus ribu. Kan kita tengok video-video sampai. Satu family habis. Keluarga dah habis meninggal. Meninggal depan mata. Allah, tak boleh nak. Kerana kita tengok tu jatuh yang mata, tuan. Pengorbanan yang begitu hebat, akhirnya Allah Ta'ala membuka mata, membuka hati manusia satu alam. Jadi, Islam ni sebenarnya menuntut pengorbanan. Hebat ahli Gaza. Kita dengar video-video ucapan anak-anak kecil, Masya Allah. Iman seorang budak 9 tahun. Mengatasi iman 1000 orang Islam. Seolah-olah begitulah. Nak gambarkan apa yang berlaku di sana. Tapi dan suatu kita sambut. Kita bersama mereka, alhamdulillah. Kurang-kurang kita ambil manfaat tu, muhasabah dia kita, macam mana lah. Kedudukan kita, iman kita nak dibandingkan mereka, tuan-tuan. Mereka sanggup mati. Mereka yakin. Syahid tu, mati syahid tu, suatu mati mulia, dan mereka akan pasti mendapat ganjaran syurga pada Allah Ta'ala. Ahli Gaza itulah, tuan-tuan. Mereka tidak heran dengan rumah yang roboh, kediaman mereka yang musnah, binasa, mereka tak peduli. Yang penting iman mereka terpelihara, Masya Allah. Hari ini kita peduli rumah kita, harta kita, pekerjaan kita, sehingga kita menggadaikan iman kita. Sanggup. Iman hilang, yang penting dunia tidak hilang. Itu realiti kehidupan umat Islam. Allah, tuan-tuan. Alhamdulillah, di sebalik musibah, ada hikmah. Kita ambil di situ lah. Kurang-kurang kita kembalikan kualiti iman kita, muhasabah. Betapa hebatnya pengorbanan mereka nak dibandingkan pengorbanan kita untuk Islam. Itu pula bukan untuk orang lain, untuk diri kita, tuan-tuan. Untuk diri kita. Itu pun tak nak juga. Masjid surau kena rumah tak nak pergi. Masjid surau ni Syiah. Syiah tu banyak dalil cukup banyak dah. Nak kata tak tahu-tahu. Ibnu Mas'ud gambarkan zaman kami, kalau orang yang tak pergi sembahyang jemaah ni, dia kata malaikat munafik tulen je. Itu zaman tu. Semua sahabat bila azan, penuh masjid surau. Yang tak pergi sembahyang tu, munafik tulen. Kalau guna kaedah Mas'ud, habis lah kita. Tapi munafik ni, dia bukan ada tanda, dia ada tandanya. Tapi dia dalam hati. Kita tak tahu. Na'udzubillah. Dan munafik ulama kata dua kan. Nifaq akidah, i'tiqad. Sama status macam kafir. Kufur. Tapi munafik amal, maksiat. Maksiat. Na'udzubillah. Bila ujian apa yang berlaku di Palestin, Allah Ta'ala tunjuk satu ciri-ciri nifaq yang ada dalam diri umat Islam. Apa yang berlaku skala dunia, tuan-tuan.
Orang Islam dia kena sokong orang Islam. Sepatutnya gitu. Tapi bila orang Islam sebaliknya, kita nak kata apa? Itu yang berlaku dunia di Asia Barat. Dunia Arab. Okey. Yang terakhir sikit ya. Kemudian sambung balik. Maknanya bersih ahli syurga, bakal ahli syurga di dunia dia kena bersih jiwa dia. Dia suka kepada kesucian, dia benci kepada dosa sebagaimana ahli syurga nanti mereka adalah bersih suci. Hatta bidadari syurga mereka bersih dan suci. Tidak ada, kalau uraian dengan bidadari syurga ni, mereka tidak ada sebagaimana wanita-wanita dunia. Tidak ada sesuatu yang kotor pada diri mereka. Tidak ada haid, tidak ada nifas, tidak ada mazi, tidak ada mani, dan tidak ada apa lagi bau-bau air liur pun tak ada. Semua yang keluar pada diri mereka adalah nikmat, wangi, baik. Kita ni dah hebat mana kita pun, kalau peluh busuk juga. Tapi ahli syurga tak. Kalau makan tidak buang, itu semua kita dah sebut dah. Semua yang keluar pada ahli syurga sesuatu yang baik, tidak ada kotoran. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Naba, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza, hadaiqa wa a'naba, wa kawa'iba atsraba, wa ka'san dihaqa, la yasma'una fiha lagwan wa la kidhaba, jazaan min rabbika ata'an hisaba. Sesungguhnya orang yang bertakwa disediakan syurga untuk mereka sebagai tempat yang akan menjayakan segala perkara yang diingini. Ada terjemah mafaza ni, akan mendapat tempat. Mafaza ni isi makan. Tempat yang penghuninya dapat apa sahaja yang mereka nak. Ma tashtahi bi anfusikum. Apa yang kamu nak untuk diri kamu. Ahli syurga ni, dia nak apa, diterin, dia akan dapat. Kemudian apa dia minta, dia akan dapat. Keinginan kita kat dunia ni banyak, tuan-tuan. Nak, tapi aku nak tu banyak. Tapi kadang-kadang satu dua yang kita dapat. Cita-cita nak jadi gini, tak dapat. Kalau boleh nak rumah gini, tak dapat. Kalau boleh nak pakai kenderaan begini, ada dapat, ada tak dapat. Kalau boleh nak cari calon suami, calon isteri begini-begini, tapi nak buat macam mana? Tak ada jodoh, tak dapat. Banyak keinginan-keinginan kita ni nak sihat, nak apa semua, nak, tak dapat. Kadang dapat, kadang tak dapat. Kadang dapat pun tak semua. Itu tabiat dunia. Buat macam mana? Tapi ahli syurga dia nak apa dapat. Nak apa terlintahnya dapat. Tak boleh nak bayang, tuan-tuan. Kita pernah cerita seorang petani kat dunia, hobi dia cucuk tanam. Dia nak, ya Allah, aku nak puas kalau boleh aku nak tanam padi contohnya. Nak cucuk tanam. Boleh. Dia campak mana terus tumbuh. Boleh tuai. Automatik boleh tuai. Puas. Tahu macam mana? Dia suka itu. Ada anak-anak. Anak ni sebut nak suka pada anak. Dia melahirkan anak. Terus besar. Kita nak anak dan tuan kadang nak Allah Ta'ala takdirkan pasangan tu tidak ada anak. Aqim. Tuan dah takdirkan kahwin. Tak ada. Nak juga suami kahwin seorang lagi. Tak dapat juga. Tak boleh kahwin lagi. Nak anak. Kononnya isteri dia masalah. Kononnya dia masalah. Tak dapat. Ramai tak kawan-kawan kita. Tapi Tuhan bagi kelebihan yang lain. Itu di dunia. Tapi di syurga, apa yang kita minta, tadi yang kita nak, yang kita minta, Tuhan bagi. Macam tu minta anak-anak, minta nak cucuk tanam dan seumpamanya. Kemudian mereka memperoleh kebun-kebun, terutamanya anggur, yang baik dan berbagai jenis kebun. Hadaiq, ladang atau kebun, dan anggur. Wa kawa'iba asraba, dan wanita-wanita muda yang sebaya umurnya. Kawa'ib asraba. Wanita muda, anak dara yang sebaya
remaja. Kawaid ni anak dara yang dia punya ada tafsiran. Dia punya apa ni? Payudara dia menarik. Gitu bahasa kalau sebut. Satu tafsiran. Sebaya. Kemudian tersedia kepada mereka bekas-bekas serta arak-arak yang bersih. Ka'san dihaqa. Ka'san di gelas. Arak. Arak istimewa, arak syurga. Tidak mabuk sebagai dunia. Kita pun balik. Arak dunia kita dah cerita tuan-tuan. Tapi kita tak pernah cuba. Kita tak sonok. Tapi kalau cuba tuan-tuan tak boleh tinggal. Sebab tu benda haram ni jangan cuba. Kalau kita buat kajian tentang orang yang menagih dadah. Mula-mula nak test, sonok nak cuba. Nak cuba. Kebanyakan kena tu, dia nak cuba. Ataupun kena penayang kawan. Kebanyakan nak cuba. Tak ada apa nak tanya seorang tu. Hantar ni macam mana mula lekat. Saja Ustaz, tak ada apa nak cuba. Cuba-cuba sonok. Sonok sampai tak boleh tinggal. Keluar masuk. Keluar masuk pusat senti. Merata api. Umur 43 tahun, 50 tahun. 30 tahun lagi. Keluar masuk. Tak boleh tinggal. Itu benda maksiat ni, na'udzubillah. Bila cuba dia sonok syaitan sama peranan syaitan sama, kecuali mereka yang Allah Ta'ala rahmati, dia boleh. Tapi arak syurga tuan-tuan, antara bentuk antara minuman yang menjadi nikmat kepada ahli syurga. Tapi bersih. Dalam syurga juga tidak ada ucapan lara. La yasma'una fiha lagwan wala kizaba. Lara kat dunia ni biasa. Kita cakap 10, satu yang manfaat. Sembang kosong. Lara. Orang mukmin ni, walladzina la yashhaduna zur wa idza maru bil lagwi maru kirama. Sifat ibadur rahman. Mereka tidak menjadi saksi tipu, makna jujur. Dan bila mereka bertemu dengan perkara yang lara, mereka akan maru kirama. Mereka tinggal secara yang baik. Hari ini tuan-tuan, banyak lara. Lara banyak. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu sifat-sifat yang kita baca dalam Quran tu. Qad aflahal mu'minun, salah satu sifatnya perkara lara mereka tinggal. Kalau tuan-tuan buat konten pada anak muda, tazkirah ke apa, contohnya lah, ustaz-ustaz yang buat tazkirah. Kita tengok yang tengok tu, berapa kad je. Tapi satu di konten yang budak-budak duk merapu tu, duk sembang merapu macam-macam lah budak ni. Kadang-kadang ratusan dia punya like dia. Ya ustaz ni kadang 100, 200, dia ratusan ribu tuan-tuan. Tentu tengoklah yang anak-anak kita TikTok. Anak tengok dia TikTok ni. Banyak. Duk cerita pasal orang. Apa manfaat kita dapat? Gosip kena kawan rumah tangga dia tu, duk gaduh, bercerai, kahwin ramai apa semua tu. Apa kena mengenang kita? Duk cerita pasal dia. Dia pun duk cerita masalah rumah tangga dia dekat apa ni? Dekat medsos tu. Satu dunia tahu. Dengan isteri dia contoh bahagia dia cerita kat orang. Kemudian bila bergaduh pun duk cerita. Lepas tu isteri buat konten cerita pasal, cakap pasal suami dia. Suami dia cerita pasal isteri dia. Itu yang berlaku hari ni tuan-tuan. Dunia maya ni. Orang lain tak tahu apa berlaku dalam rumah kita. Apa nak cerita kat orang? Ni suami duk cerita isteri dia gini, isteri cerita pasal suami dia, isteri dia duk tidur. Leleh yang liuk tu dia tangkap gambar. Tengok isteri aku letih. Tuan tengoklah. Kadang-kadang ada ustaz tegur apa semua kan dalam tu, dia masuk dia tegur. Kena basuh habis. Tak peduli lah. Kat luar sana kita pun tak tahu apa yang nak bawa. Itu generasi yang akan jadi macam kita nanti tuan-tuan. 10 tahun, 20 tahun nanti. Kalaulah tidak berubah
Itu yang akan membesar jadi mak ayah budak. Banyakkan budak-budak. Kosong, nonsen. Tak ada apa. Tapi itu yang menjadi kegemaran. Itu tak kira kalau yang realiti lagi. Sifat mukmin dia akan didik dari dia supaya perkara lara, makna lara tuan-tuan, dia tidak mempunyai manfaat kepada agama kita. Bahkan boleh merosakkan akhirat kita. Bukan tak boleh sembang kawan-kawan, boleh. Tapi kalau kita riadah pun, kita jumpa kawan-kawan pun dalam Islam, kalau kita niat untuk merapatkan hubungan silaturahim, ataupun untuk orang kata persahabatan bersemua, ada ganjarannya. Tujuan kita jumpa untuk orang kata untuk nak jaga hubungan ukhuwah apa semua, itu tak ada masalah. Nak main pun boleh. Untuk riadah saya, tak ada salah. Tapi wah cerita min husnil mu'min tarku ma la ya'ni. Kebaikan seorang Rasulullah SAW, kebaikan seorang mukmin tu dia tinggalkan apa yang tak berkaitan dengan dia. Tak ada kaitan dengan dia. Seorang ulama sebut, seseorang yang tak salahnya kita hikam, orang yang tidak ada aib, dia tak ada dosa apa. Dia bahas cerita pasal aib orang. Sedangkan dia tidak ada masalah apa dia cerita pasal aib orang. Kita bimbang nanti Allah Ta'ala buka aib dia. Dia orang yang baik tapi dia suka cakap pasal keaiban kawan dia, kawan lain. Dalam keadaan tidak ada apa kepentingan apa semua. Ini yang berlaku tuan-tuan. Kita bimbang Allah Ta'ala akan buka aib diri dia. Okey. Demikianlah cantiknya harmoninya semuanya sekali lagi. Kemudian dalam syurga tidak ada perkara lara. Kemudian balasan daripada Allah Ta'ala yang sangat besar untuk memberi kemuliaan dan penghormatan yang setimpal kepada hamba-Nya yang taat dan patuh. Demikianlah cantik dan harmoninya hidup penghuni syurga. Allah ini mereka hidup di suasana yang sangat aman dan selesa. Tiada gambaran buruk dan tidak ada juga sebarang tindakan pencerobohan terhadap orang lain. Segala orang yang tenang dan aman. Tiada lagi kepenatan dan kesukaran. Mereka hidup dengan penuh senang lenang dan bahagia sepanjang masa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang mana satu yang kamu nak dustakan, wahai manusia dan jin. Itulah tuan-tuan sikit sebanyak yang anda tempat kongsikan pada hari ini. InsyaAllah kita ada satu lagi tajuk. Kemudian khatamlah kitab ni. Habis dah satu lagi tajuk tuan-tuan. Cari kitab lain pula lah. Yang baik pada Allah Ta'ala, yang kurang daripada kelemahan anda sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la madhura wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada sedikit pengumuman. Yang pertama tentang tabung. Kalau tentu ada penuh dulu yang tak lah. Tahniah, ada seorang kakak hantar ingat nama dia. Dia tak bagi tabung tapi dia bagi duit. Berapa hati, 500, 600. Terima kasih banyak, mudah-mudahan dimurahkan rezeki. Yang kedua, tafiannya kita buka pengambilan untuk 2024 ni. Kita amai ada 4-5 orang je pun. Untuk ada anak-anak tuan-tuan yang mencari tempat, yang masih mencari tempat, bolehlah hubungi anak. Yang ketiga, siapa nak buat upah haji dah dibuka lah. Mana tahu kalau ada kawan-kawan yang nak upah haji, anda menguruskan upah haji insyaAllah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.